Assalamualaikum dan jumpa lagi. Pada kesempatan ini banyak rakan-rakan bertanya saya macam mana nak setting aplikasi uh, aplikasi POC. POC ni maksud dia push to talk over cellular. Di server kami namakan POC Pro gitu. Okey. Di sini ada satu aplikasi yang sudah saya modifikasi untuk masuk ke server POC Pro. So kita terus install install, tekan dia ada arahan install ni. Ini adalah aplikasi POC Pro yang dah saya modifikasikan sesuai untuk masuk ke dalam server POC Pro Radio Network. Okay, kita install Alright. Kita tunggu dia sampai habis. Alright, sudah install. So kita open. Ada beberapa arahan tu, kita logkan aja lah. Kita logkan. So di page pertama ni dia ada kata-kata haluan. Welcome to POC Radio Network server by roydmar.com. So di situ juga kita ada bagi tahu sila klik daftar. Di bawah sudut kanan notis ini untuk mendaftar masuk sebagai ahli POC Radio Network Roydmar. Okey. So kita klik daftar masuk ahli ya. Okey. Sudah. Bila kita klik, kita apa yang kita nampak di background apa nama aplikasi kita ni. Di sini saya sudah tulislah untuk memudahkan rakan-rakan sebelum konfigurasi untuk masuk ke dalam POC Pro Radio Network server ya. So di situ anda tengoknya, sila klik tanda campur sudut atas kanan layar peranti anda untuk log masuk peranti masuk radas lah. Kalau kita tengok kat layar ataupun dekat skrin atas sudut kanan tu ada gambar campur tu. Itu yang perlu kita tekan nanti. Bila kita tekan, dia ada ruangan-ruangan untuk diisi, konfigurasi. So, ruangan pertama dia ada tulis label. Label anda tulis MARS. Nama domain atau alamat. Itu adalah address untuk masuk ke dalam server. So, ropmar.com. Ataupun boleh juga gunakan satu lagi domain, subdomain ROIP sengkang ptt.roipmar.com. So di ruangan password biarkan kosong ya. Okey. Kita tekan gambar campur atau plus di sudut atas sebelah kanan. Okey. Bila kita tekan, sebenarnya di sini pun saya dah mudahkan. Label tu saya dah tulis MARS tu. So banyak lagi rakan-rakan bertanya macam mana. Kita dah tulis MARS tu, just kita follow je. Kita ambil tulis MARS seperti mana yang contoh tu. Ini royd ptt.ropmar.com. ini adalah address subdomain yang pihak kami sediakan untuk masuk ke server. So kita ikut aja tu. Dah ada contoh tu kan. ROIP ya. Dash ptt dot roipmar.com. So ada alias tu, ada nombor-nombor kat belakang tu, itu biarkan dia generate automatic. So anda juga boleh menggunakan domain address ni. Anda juga boleh menggunakan sekadar roipmar.com pun boleh masuk. roip-ptt.ropmar.com pun boleh masuk. So kita ada sediakan dua domain address untuk masuk. Okey, di bahagian bawah tu format call sign anda, saya sudah tuliskan dekat situ. Call sign
nama dan lokasi. Bagi yang ada call sign, bolehlah letak call sign. Kalau yang tak ada call sign, boleh letak nama saja dan lokasi supaya nanti senang dipanggil, rakan-rakan nak panggil kita. Kalau dibiarkan kosong, so rakan-rakan jadi banyak bertanya nanti. Okey, soalannya tu by default tu dia ada tulis plumble user. Okey, kenapa jadi plumble user? Sebenarnya aplikasi ni asal-asal dia aplikasi plumble yang kita sesuaikan untuk masuk ke dalam server pro, ke dalam server uh, uh, push to top over cellular POC Pro Radio Network Server. Jadi aplikasi ini boleh didapatkan di Play Store sebenarnya. Yang mudahnya kalau tuan-tuan tak dapat aplikasi yang saya dah modifykan yang seperti ini, anda boleh download di Play Store. Anda type di situ Plumble, Plumble. So nanti dia akan keluar dekat situ, anda pilih. Tetapi dia punya interface dia tak samalah seperti yang saya buat ini. Dan di situ juga ada 2-3 aplikasi lain yang boleh sama masuk di dalam server POC Pro Radio Network ni. Saya dah serasikan dia. Maksudnya untuk mudahkan rakan-rakan, kalau tak ada aplikasi khusus yang dah saya buat, anda boleh gunakan aplikasi dari Play Store. Ada yang nama Plumble, ada yang nama Mumble, ada yang berbayar. Atas nama Mumble berbayar. Harga dia RM14. Jadi kita tak mahu nak susahkan rakan-rakan sampai berbayar. So kita buat modify aplikasi ini untuk mudahkan rakan-rakan masuk. Okey, kita terus kepada penulisan nama. Okay, kita letak nama kita kat sini. Contoh yang ada call sign, kita letak 9, ada call sign Amatul contohnya, 9 Whiskey 2 contohnya, ABC ya. Lepas tu jangan jarak tau. Kalau jarak nanti dia reject ya. Kita dash kan. Dash maksudnya sengkang. Lepas tu nama kita, letak nama kita, contoh nama panggilan siapa, Ali. Okey. Lepas tu kita dash kan ke lokasi kita. Lokasi ni sama ada nama negeri atau nama negara pun boleh. So saya letak nama negara lah Malaysia ya. MAL ni dah singkatan kepada Malaysia.
anda nampak kat bawah ni push to talk dia keluar. Di skrin tu bawah sekali ada push to talk keluar. Okey. Bila dah keluar push to talk tu, so kita buka mic kita tadi yang kita tutup tu. So maksudnya nanti kita bercakap, tekan push to talk tu. Ini kaedah pertama. Berbalik pada kaedah tekan PTT tepi. Kita apa perlu kita buat? Kita lihat di sebelah kiri tu ada 3 garis melintang, ya, sebelah kiri di bawah tulisan semua channel tu kita tekan 3 garis melintang itu kan. Kita ambil yang konfigurasi bawah sekali. Okey, sudah. Lepas itu kita pilih bahagian audio, ya. Bahagian audio konfigurasi ni. So di sini sudah ada set push to talk sebab awal-awal tadi kita dah set, ya, kat atas tu. Headset mode ni kita tekan bila kita guna handfree, ya. Bila kita guna handfree. Okey. Lepas tu adjust volume peranti ni. So maksud ni kekuatan audio kita bercakap. Kalau kawan cakap, audio kita slow, kita boleh kuatkan, laraskan. Okey. Yang ini sensor walk ni. Sensor walk ini dia ketika kita tak cocok handfree kita, dia tak boleh nak setting. Kalau ada handfree kita cocok ataupun interface kita cocok, baru dia akan detect kat sini, ya. Ini yang paling penting ni bahagian set butang PTT push to talk. Ini kalau TeamSpeak 3 untuk boleh dapat PTT tepi ni kena beli aplikasi yang berbayar, tapi aplikasi ni tak perlu. So apa perlu kita buat? Untuk set push to talk tu, kita dah tekan tadi tu, so keluar ni. Bila keluar ni, keluar ruangan ni, Nokia ni, kalau kita guna POC radio network atau F40, F22, Arinco T298, STM7, TM8 dan sebagainya, dah keluar ruangan ni, kita terus tekan PTT2. So dia akan set automatic. So sekarang ni saya menggunakan handphone. So saya set PTT tepi saya menggunakan volume up, ya. Anda lihat, ya. Bila saya set volume up, itu sebagai PTT, so dia akan keluar informasi. So maksudnya volume up ini nanti akan menjadi PTT ketika kita bercakap. Okey. Kalau kita guna POC radio network yang F40 dan sebagainya, so dia akan keluar dekat situ juga, tapi bukan volume up, dia ada code number dia. Begitu. Itu lebihnya aplikasi ni sudahlah percuma. Lepas itu kita dapat menggunakan PTT tepi. Okey, bila sudah set ni kita klik OK. So bila dah OK, nanti kita akan gunakan PTT tepi, ya. Okey. Yang butang melayang ni, bukan PTT tepi. Okey, PTT melayang ni, dia maksudnya ketika kita sedang memandu ataupun sedang bertugasan, jadi takut mengganggu semua, kita boleh set di sinilah. Apa bahagian ni kan yang tulis kat sini. So maksudnya ketika skrin kita padam, nanti kita boleh tekan dekat tempat-tempat yang kita sudah set, ya. Kalau tidak, kita biarkan saja, ya. Okey. Lepas itu bunyi audio Roger Bit PTT. Yang ini bila kita tik ni, dia tak adalah PTT bunyi macam Roger Bit, macam Motorola krik-krik ataupun Bofeng, Tetnot dan sebagainya. Dia bunyi dia lah, maksudnya sebab kita banyak kategori. Ada yang minat komunikasi tapi pandangan mata mereka tu kabur, jadi dia boleh mendengar di telinga yang DTX tu sudah lepas. Jadi macam kita yang sihat-sihat, mata boleh tengok semua, tak ada masalah segi yang ini kan. Kalau yang ada masalah penglihatan, kawan-kawan atau rakan-rakan boleh tolong setkan. Bila dia set tik kat situ, nanti bila dia TX, tekan PTT tu, dia akan bunyi maksudnya dia sedang menekan. Dia lepas, dia pun bunyi juga, maksudnya dia dah release PTT. So tu kita tekan. Okay. Ini sembunyikan butang PTT. Butang PTT ni kalau disembunyikan,
Jadi PTT yang dekat skrin depan tadi tu, dia akan hilang. Bagi rakan-rakan yang tik ini, kita lihat ke belakangnya. Ke belakang, tengok ya. Tadi ada skrin, dekat skrin ni PTT kan. Bila kita tik, dia hilang. So maksudnya terpulang ke anda sama ada bila dah guna PTT tepi, nak timbulkan atau tidak skrin PTT tadi ya. Kita kembali lagi. Okay, audio. Ke bahagian ini. Bila kita tidak tik, PTT tu tampak di bawah sekali ada push to talk ni. Okay. Terpulang kepada anda. Okay. Terbalik ke setting audio. Okey. Kemudian PTT sekali sentuh. PTT sekali sentuh ni maksudnya dia seakan-akan macam Zello. Zello ni kan bila kita tekan sekali, kita bercakap terus beberapa ketika, kemudian kita nak berhenti, kita tekan sekali lagi. So dia akan berhenti bercakap kan. Begitu. Contohnya ya, saya gunakan okey. PTT sekali sentuh ni ya. Saya tik kat sini, apa akan terjadi? Kita tengok ya. Saya pindahkan room sebab kat ni ada rakan kita kat situ. Nanti terkejut pula dia kan. Apa pula bunyi saya pindah ke room SWL. Ni cara pindah ni, tekan dekat channel yang kita nak pergi beberapa ketika. Lepas tu kita lepas. So di sudut kanan tu yang ada anak panah pointing ke 3 titik tegak tu, kita tekan. Bila kita tekan, so kita akan pindah ke channel tu. Okey, sekarang kita pindah ke channel tu ya. Tu SWL. So tadi saya tekan settingan PTT sekali tekan ataupun toggle. Bila masuknya dia mati. Manakala kalau kita tak tik yang PTT sekali tekan atau toggle tu, so sepanjang kita cakap kita kena tekan PTT dia. Begitu juga method atau cara yang PTT tepi pun sama juga. Bila kita tik bahagian yang sekali tekan ni, kita tekan sekali aja, kita terus boleh bercakap. Lepas itu kita lepas bercakap, kita tekan sekali, dia akan tutup. Tetapi kalau kita tak tik, so maksudnya selagi kita bercakap, kita kena tekan. Okey, fine. So sekarang kita lihat balik. Ini masih di bahagian setting audio berkenaan dengan push to talk sekali sentuh. Okey. Ini mode separuh duplex. Apa pula ni? Okey, mode separuh duplex ni maksudnya dia lebih kepada kalau kita nak buat gateway radas kita ni, handphone kita ini contoh, ataupun kita punya radio POC network dicocok sambung ke radio. So dia di situ dia ada feedback macam bunyi feedback repeater, seolah-olahnya cup-cap gitu, ataupun dia mempengaruhi juga di bahagian suara di bahagian radio frekuensi ya. Okey. Lepas tu adjust sistem audio ya. Contoh rate yang masuk ni. Okey. Ini adalah rate audio yang masuk yang kita akan dengar. So terpulang kita nak pilih mana, tapi beberapa eksperimen kita boleh pilih yang 4,400 ataupun pilih yang paling rendah sekali 8,000 Hz ya. Okey. Itu bahagian control rate. Yang ini quality audio masuk ke peranti. Ini kita boleh adjust ya. Sekarang ni 40,000 BPS. Ataupun kita adjust tolak ke kiri, senang ya. Kita ambil 8,000 BPS. Kita tekan OK ya. Kemudian ni audio packet ni panjang audio packet. Maksudnya panjang audio ni kepanjangan kita bercakap. Kalau 20 milisecond tu dengan 60 milisecond. Jadi maksudnya paket ni ataupun kita punya tempoh bercakap tu, kita pilih 1 minit bercakap lah ya. 60 milisecond dia punya kecepatan, dan sekaligus kita bercakap
dalam 1 minit. Kalau kita di RF tu biasanya antara 1 minit ke 3 minit kita bercakap. Kalau tak nanti radio panas. Okey. Lepas tu okey, sudah selesai ya. Yang bawah ni Opus codec ni dia mudah digambarkan seperti dia punya bandwidth ya. Bandwidth dan dia punya gelombang. Kalau kita yang main RF biasanya kita biasa disajikan dengan narrow band, wide band kan, dua kan. Tapi kalau di digital system ni dia ada banyak band audio ni, boleh adjust. Kalau kita pasang gateway, kalau narrow band dengan wide band tak sesuai, kita boleh pilih codec atau dipanggil codec audio ni ke Opus Voice, Opus Music. Sebab di sini kita boleh juga gunakan untuk bernyanyi dan sebagainya di room-room yang bawah tu. So kalau kita pasang music contoh, kita ubah kepada codec music dan sebagainya. So untuk komunikasi biasa tak payah. Okay, selesai bagian tu. Okey, ni maklumat umum ni sekadar maklumat. Di sini pemberitahuan mesej paparan maklumat ketika pengguna menghantar teks mesej. Maksudnya nanti saya tunjukkan di belakang tu. So dalam kita berkomunikasi tu kita boleh baca mesej. Tetapi dia tidak seperti mesej TeamSpeak, dia ada poke kan. Ini tidak, kita kena pergi ada bahagian mesej, nanti saya tunjuk ya. Dia tag ucapan ni, mesej ni dia macam apa nama? Kalau di TeamSpeak tu dipanggil terlupa pula saya. Kita disablekan. Maksudnya kalau ada orang masuk channel, dia akan cakap join channel, disconnected dan sebagainya. So ataupun kalau ada mesej masuk, dia akan bercakap ada mesej masuk dan sebagainya. So menyimpan image luar ni maksudnya kalau kita nak letak gambar kita, sambung semula automatik biasalah. Kalau terputus dia automatik sambung. So itu saja untuk ni TCP ni. TCP ni more to bila kita dalam sistem PC configuration ya. Itu bahagian maklumat umum. So pengesahan dan membuat sijil. So yang kita masukkan tadi, sijil yang mula-mula kita buat tadi tu adalah sijil sijil untuk kemasukan. Kalau kita nak kuatkan buat sijil, kita boleh buat lagi satu sijil. Dan sijil ataupun permission ataupun pasport tu dia tersimpan di dalam folder di dalam internal storage tu, yang mana kita boleh keluarkan nanti simpan. So maksudnya untuk lain kali bila kita masuk, kalau nak masuk ke room-room lain lock, kita gunakan permission ataupun sijil yang dah diluluskan oleh admin tadi, ke mana room yang di lock tadi, kita boleh masuk ya. Store sijil, ini maksudnya dekat sini, ini adalah sijil-sijil yang kita buat. Sijil-sijil kita buat ya, ataupun pasport ataupun permission untuk masuk ke dalam satu-satu room. Okey. Lepas itu ini berkenaan dengan call sign yang tadilah di depan tadi kan. Call sign. Okey. Ini padam sijil ni, maksud kalau kita nak buang sijil-sijil. Okey, fine. Audio sudah. So tampilan masuk timer. So kita boleh pilih timer. Ada background dia putih hitam, tapi saya suka hitam. Bila hitam itu menawan. Nanti belakangnya dia jadi terang kalau hitam ya. So yang ini berkenaan dengan sistem ini. So POC ni, so maksudnya mode ini sudah dimodifikasi pada tahun 2020 oleh 9 Whiskey to Uniform 25. Itu yang dalam agreement tu tadi memberitahu aplikasi ini sudah bukan hak cipta pemilik asal. Maksudnya dia sudah dipunyai oleh organisasi, dan orang yang membuat adalah yang tertera di situ.
berkenaan wesi. Kemudian ni maklumat para penyumbang donasi ni, kalau ada orang menyumbang-nyumbang, biasanya pihak panitia ataupun jawatan kuasa dia akan simpan rekod. So bila klik sini dia akan bawa kita ke server, ke website server rrpmar.com, ya. Kita boleh tekan di 3 garis melintang, boleh tengok apa-apa maklumat di situ, ya. Itu. Dan kalau ada yang nak donasi, kita tolak-tolak. Di bawah ini pun kita sudah sediakan akaun, ya. Akaun untuk donasi. Sebab server ini bukan ada tajak mana-mana. Kalau ada rakan-rakan yang nak donasi, boleh masuk ke akaun berkenaan. Tujuannya adalah untuk menampung sedikit kos-kos pembayaran server dan sebagainya, ya. Okey, sudah selesai. So tengok tadi tampilan sudah ditukar. So dia sudah jadi terangan. Okey. So ni, ya. Nanti kita okey. So berkenaan dengan mesej tadi, kalau bagi rakan-rakan yang malas nak komunikasi, suka monitor, anda tengok sebelah kanan sekali tu ada bahagian pesan mesej tu, kita tekan tu, kan. So di sini kita boleh hantar mesej. Maksudnya kita hantar mesej ni pergi kat mana? Pergi dekat mana room atau channel yang kita duduk. So rakan-rakan boleh bermesej, duduk satu channel boleh bermesej di sini, ya. Okey. So kalau nak kembali, kita tekan semua channel, so dia akan keluar semua channel, right? Okey. Informasi ini adalah informasi kita punya server POC, Pusat Awal Selular. So server ini bukan server luar negara, ini server kita punya sendiri yang ada di Cyberjaya, di mana kos pembiayaannya adalah tidak ada tajak mana-mana. Ini kita open kepada rakan-rakan sebagai satu sumbangan kita. Itu sebab kalau ada yang nak donasi, tadi kita dah tunjuk tempatnya. So itu adalah kita punya spek server. Server ni duduk sekali dengan server TeamSpeak 3. Ada server TeamSpeak 3, ada server FRN, ada server EKSO, dan termasuk server ni, server POC. POC ni maksudnya Pusat Awal Selular Pro Radio Network, ya. Ini spek-spek dia lah. Ini jalur audio ni. So maksudnya dia punya data-data dia lah. Okey, kalau kita nak kembali, kita ke semua channel. Okey, setakat tu rakan-rakan. So ni kalau nak pindah-pindah channel, ya. Tadi kita tekan dekat channel tu 2 second, kita lepas, kita tengok belah atas ada gambar anak panah. Yang sebelah kanan tu kita tekan dan kita akan masuk ke channel berkenaan. So setakat itu untuk tutorial kali ini, kerana banyak rakan-rakan yang bertanya pada saya untuk macam mana nak buat konfigurasi. Sehingga kita berjumpa lagi